Salam, saya Tan Jihao, Matri number S56119. Saya akan membincangkan peranan kerajaan Malaysia dalam perkara peruntukan dan agihan dalam ekonomi. Kerajaan Malaysia mengamalkan konsep federalisme fiskal yang merujuk kepada peranan bagai tahap pemerintahan dan cara berinteraksi antara satu sama lain. Melalui federalisme fiskal, kerajaan Malaysia mempunyai 3 fungsi fiskal yang utama, iaitu fungsi peruntukan, agihan dan penstabilan. Okey. Fungsi fiskal peruntukan akan dilaksanakan bersama antara peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri atau kerajaan tempatan. Fungsi peruntukan menuju kepada perkara penyediaan kewangan atau barangan awam kepada aktiviti ekonomi dan sosial. Barangan dan perkhidmatan awam akan disediakan oleh kerajaan kepada pentutup oleh peringkat kerajaan yang berlainan bergantung pada tahap peruntukan. Barang awam berpegang pada konsep tiada persoalan dan tidak perlu dibayar untuk penggunaannya. Peranan kerajaan negeri atau kerajaan tempatan adalah penting untuk mencapai kecekapan peruntukan dalam ekonomi. Kerajaan negeri atau tempatan boleh menyediakan jenis barangan awam mengikut cita rasa dan keutamaan masyarakat yang berlainan. Mereka yang ingin menikmati varietas taman rekreasi atau klinik akan mempunyai kesanggupan untuk membayar kos atau cukai sebagai kos pembayaran penyediaan barang tersebut. Kerajaan negeri atau tempatan merupakan kerajaan yang lebih mendekati dan lebih memahami cita rasa dan keutamaan masyarakat. Maka kecekapan peruntukan adalah lebih mudah dicapai oleh kerajaan negeri atau tempatan berbanding dengan kerajaan pusat. Okey. Selain itu, kerajaan persekutuan berperanan untuk melaksanakan fungsi fiskal agihan yang memberikan kepastian kepada semua penduduk. Okey, ini kerana kerajaan negeri atau kerajaan tempatan kurang berkesan untuk mencapai matlamat agihan, iaitu mewujudkan agihan pendapatan yang saksama. Sekiranya kerajaan negeri atau kerajaan tempatan menjalankan program cukai subsidi bagi fungsi agihan, ia akan menyebabkan pergerakan individu atau pembayar cukai di mana golongan kaya dalam kawasan akan berpindah keluar ke kawasan lain. Golongan miskin dari kawasan lain akan berhijrah masuk ke kawasan tersebut yang mengamalkan program cukai subsidi tersebut. Akhirnya kawasan tersebut akan mempunyai golongan miskin yang menerima subsidi, kawasan lain pula mempunyai golongan kaya yang tinggi pendapatan per kapita. Okey, hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan per kapita antara kawasan atau negeri. Maka kerajaan persekutuan adalah lebih sesuai melaksanakan fungsi agihan berbanding dengan kerajaan negeri atau kerajaan tempatan. Program cukai subsidi boleh terbagi pada 2 bahagian, iaitu cukai dan subsidi. Cukai merupakan pembayaran wajib yang berkaitan dengan aktiviti tertentu. Cukai boleh digunakan untuk membayar input dan menggunakan barang atau perkhidmatan awam serta bertujuan untuk melapangkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Terdapat 2 jenis cukai yang dikenakan kepada individu, iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung. Kata cukai boleh dibagi pada 3 sudut, iaitu cukai posesif, cukai berkadar dan cukai legasis. Pemberian subsidi merupakan antara perbelanjaan kerajaan yang dilakukan oleh kerajaan untuk beragihan pendapatan yang dibolehi. Subsidi merupakan salah satu bantuan yang berbentuk kewangan dibayar kepada suatu sektor ekonomi. Subsidi majoritinya akan disalurkan kepada pengeluar atau pemasa sektor pertama, seperti sektor pertanian dan perikanan. Subsidi bertujuan untuk mencegahkan kenaikan harga barang keperluan di samping mengurangkan kos pengeluaran serta menampung kos sara hidup. Kesimpulannya, kejayaan pelaksana fungsi fiskal bagi fungsi peruntukan dan agihan amat bergantung pada tanggungjawab peringkat kerajaan masing-masing. Kedua-dua fungsi ini saling berkait antara satu sama lain walaupun ia tidak sehaluan. Kerajaan perlu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kecekapan peruntukan dan kecekapan agihan. Penekanan lebihan terhadap kecekapan peruntukan boleh mencerdaskan pencapaian kecekapan agihan. Dan sebaliknya. Nama saya Eng Wan Sin dan sekarang saya akan teruskan pembentangan tentang pentadbiran ekonomi. Ekonomi adalah satu kajian tentang bagaimana manusia membuat pengagihan penggunaan sumber ekonomi yang terhad untuk mencapai kehendak manusia yang tidak terhad. Sumber ekonomi adalah faktor pengeluaran terhad yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Sumber ekonomi ini telah dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Pada masa ini, terdapat banyak masalah ekonomi yang sentiasa muncul di dalam kehidupan masyarakat dan ini akan menjejaskan ekonomi bagi setiap individu, firma, kerajaan dan negara.
Masalah utama yang sentiasa dihadapi oleh individu, firma dan kerajaan adalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. Ini dikatakan kerana kehendak manusia adalah tidak terhad, tetapi kekurangan sumber ekonomi telah menyebabkan manusia terpaksa membuat pilihan. Maka berlakunya kos lepas di atas barang atau perkhidmatan yang terpaksa dilepaskan. Masalah utama yang sering dihadapi oleh sebuah negara pula adalah pengangguran dan inflasi. Pengangguran merupakan satu keadaan jumlah buruh tenaga yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi aktif untuk mencari pekerjaan. Masalah pengangguran yang berlaku disebabkan oleh kekurangan latihan bagi buruh yang kurang mahir dan sikap manusia yang suka memilih pekerjaan telah menyebabkan taraf hidup masyarakat menurun serta meningkatkan kemiskinan di negara kita. Seterusnya, ekonomi yang tidak stabil juga menyebabkan masalah inflasi, iaitu kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dan tidak terputus. Ini disebabkan oleh berlakunya peningkatan permintaan di atas sesuatu barang atau perkhidmatan secara mendadak atau pantas. Kos pengeluaran yang meningkat juga akan menyebabkan masalah inflasi berlaku. Masalah ini akan menjejaskan ekonomi negara jika keadaan ini sentiasa berulang. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan yang penting untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tindakan yang perlu diambilkan oleh kerajaan bagi menstabilkan ekonomi negara adalah penggunaan teknologi moden untuk membangunkan sektor ekonomi. Ini dikatakan kerana ramai golongan mahasiswa yang tidak berminat untuk bekerja di sektor primer seperti sektor pertanian kerana mereka tidak mahu bekerja di bawah pekerjaan yang susah, bahaya dan beban berat. Dengan penggunaan teknologi moden di sebuah industri, keperluan kepakaran pekerja akan meningkat. Ini juga dapat menarik minat golongan mahasiswa yang mempunyai kepakaran untuk bekerja di sektor tersebut. Peningkatan pengambilan pekerja ini dapat menurunkan pengangguran dan akhirnya taraf hidup masyarakat juga dapat dinaikkan. Selain itu, pengurangan barang import juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Untuk mengurangkan barang import di negara kita, kualiti produk tempatan perlu diperhatikan bagi menarik minat penduduk untuk menyokong produk tempatan. Kerajaan juga boleh mengenakan cukai tidak langsung di atas barang atau perkhidmatan import. Ini menggalakkan penduduk membeli produk tempatan untuk menjimatkan wang di atas pembelanjaan barangan import. Seterusnya, barangan awam yang disediakan oleh kerajaan merupakan perkara yang penting untuk membangunkan ekonomi negara. Barangan awam merupakan barang atau perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan secara percuma seperti ketenteraan, pendidikan dan pusat kesihatan. Ini dapat membantu penduduk yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Contohnya, golongan penduduk yang berpendapatan rendah yang tiada peluang untuk menerima pendidikan yang baik dapat dibantu oleh kerajaan kerana kerajaan telah menyediakan sekolah awam bersama dengan buku teks yang percuma. Ini dapat mengurangkan beban bagi golongan yang berpendapatan rendah. Penyediaan barangan awam sangat penting tetapi kualiti barangan awam juga perlu dijamin untuk memastikan kebajikan masyarakat dapat dijamin dengan baik. Ekonomi negara perlu distabilkan kerana kestabilan ekonomi dapat meluaskan peluang pekerjaan kepada masyarakat dan ini turut menurunkan kadar pengangguran negara. Setelah pengangguran diturunkan, ia akan menjatuhkan kesan yang baik di atas masalah kemiskinan negara kerana taraf hidup masyarakat telah dijamin. Kestabilan ekonomi juga dapat menstabilkan pendapatan negara. Apabila pendapatan negara dinaikkan, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita adalah terjamin. Maka, imej negara juga dapat dinaikkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Fikri Muhammad Saleh. Saya akan menerangkan tentang plan pembangunan kesihatan di Malaysia. Taraf sistem kesihatan berada di tahap yang terbaik atau teruk di sebuah negara adalah satu perkara yang sangat penting untuk kemajuan bagi sebuah negara itu. Menurut laman Susawan Berita Awani, Malaysia juga diiktiraf antara sistem kesihatan yang berjaya. Namun, sistem kesihatan Malaysia masih menghadapi pelbagai masalah dan cabaran. Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan (PTPK) merangkumi beberapa teras yang sejajar dengan Pelan Transformasi Perkhidmatan, iaitu mempunyai 5 teras. Teras yang pertama ialah membangunkan tenaga kerja kesihatan yang berbakat. Teras yang kedua mengukuhkan keupayaan dasar dan organisasi. Teras 3 meningkatkan penyediaan keperkhidmatan kesihatan. Dan teras yang keempat mengukuhkan kolaborasi sistem kesihatan. Dan yang terakhir, menerapkan nilai budaya korporat. Salah satu peranan
pemerintah Malaysia dalam pembangunan kesihatan negara adalah melatih tenaga kesihatan yang berbakat. Ini bertujuan untuk melatih pejabat awam dengan pengetahuan, kebolehan, bakat dan inovasi dalam kesihatan. Sekiranya tenaga kerja ini yang disarankan adalah orang yang berbakat, perancangan dan pengurusan sumber daya manusia dapat diperkuat lebih jauh dan dibandingkan dengan perkhidmatan kesihatan asing. Keyakinan masyarakat untuk menggunakan perkhidmatan kesihatan nasional dapat ditingkatkan lagi. Peranan seterusnya, kerajaan Malaysia dalam mengembangkan kesihatan nasional adalah untuk memperkukuhkan kemampuan dasar dan organisasi, mengubah dan melaksanakan perundangan dan polisi kesihatan yang berkesan. Perkara ini ditekankan kerana penyusunan undangan perlu dipatuhi dan diterima oleh masyarakat. Jika tidak, tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang tidak mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh sistem kesihatan Malaysia. Di samping itu, sambil memperkukuhkan kemampuan dasar dan organisasi ini, kerajaan Malaysia juga telah memperkuat organisasi dan merancang semula proses kita. Seterusnya, meningkatkan penyediaan perkhidmatan kesihatan adalah juga peranan kerajaan Malaysia dalam membangunkan kesihatan nasional. Dengan meningkatkan akses ke perkhidmatan kesihatan, konsep doktor keluarga dikembangkan di peringkat klinik kesihatan. Ini bertujuan untuk memastikan sistem sanitasi berkualiti tinggi yang dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Pendekatan ini dapat membantu orang yang lebih dekat dengan perawatan kesihatan kerana selain mendapatkan nasihat dan motivasi mengenai perawatan kesihatan dan pencegahan penyakit, mereka selalu berhubung dengan pegawai kesihatan yang dapat dianggap sebagai anggota keluarga. Di samping itu, peranan pemerintah Malaysia dalam pembangunan kesihatan negara adalah untuk memperkukuhkan kerjasama kesihatan. Kerjasama kolaborasi antara sektor awam dan swasta sangat penting bagi sebuah negara untuk terus memperkukuhkan pembangunan dan kemajuan bidang kesihatan negara. Sumber perbuatan terhad. Oleh itu, pelbagai institusi insurans secara meluas menyediakan dan mempromosikan pelbagai insurans peribadi, keluarga dan organisasi untuk membantu mendorong warga negara yang sihat untuk mendapatkan rawatan di hospital dan klinik swasta. Akhir sekali, kerajaan juga berperanan menanamkan diri budaya korporat ke dalam pembangunan Malaysia yang sihat. Budaya korporat adalah daya asas, nilai, norma dan artifak yang dikongsi oleh anggota organisasi. Budaya korporat adalah anggapan umum yang dibuat oleh orang tentang bagaimana kerja dilakukan dan dinilai dan bagaimana mereka berinteraksi antara satu sama lain dan dengan pihak penting seperti pembekal, pelanggan dan agensi kerajaan. Memperkukuhkan penerapan nilai dan integriti yang baik oleh pekerja. Ringkasnya, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus berkembang dengan bertambah fasiliti kesihatan pada setiap tahun. Kementerian juga menjadi rujukan dari negara-negara jiran dalam pelbagai teknologi serta kaedah perubatan seperti bidang kardiologi, geriatrik. Kini fokus Kementerian Kesihatan menjadi lebih luas terutamanya dalam menyediakan kemudahan kesihatan yang sama, mudah diperolehi dan berkualiti. Pengembangan ini selaras dengan perubahan corak kesihatan persekitaran, pembangunan teknologi, globalisasi dan liberalisasi mengikut corak perubahan penyakit, kesihatan persekitaran dan pengembangan teknologi di peringkat dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor. Saya Muhammad Solihin bin Zaizi, nombor kad matrik S55786, ingin membentangkan tajuk peranan kerajaan dalam sektor industri kecil dan sederhana di Malaysia. Industri kecil dan sederhana mempunyai beberapa definisi di Malaysia kerana mempunyai matlamat dan fungsi yang berbeza dalam kalangan pihak yang terlibat. Menurut penyelaras pembangunan industri kecil dan sederhana, industri kecil dan sederhana boleh didefinisikan sebagai industri kecil yang mempunyai organisasi dan mempunyai aset tetap yang kurang daripada 250,000. Industri kecil dan sederhana ini terbahagi kepada dua sektor, iaitu sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan.
Kedua-dua sektor ini perlu memiliki bilangan pekerja sepenuh masa dan mempunyai hasil jualan bagi setiap tahun. Peranan kerajaan dalam membangunkan sektor industri kecil dan sederhana. Yang pertama ialah teknologi. Seperti yang kita maklum, sebelum ini pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana ini menggunakan cara tradisional dalam proses pengeluarannya. Hal ini akan menyebabkan pengeluarannya agak terhad dan sukar didapati dengan cepat. Oleh itu, pihak kerajaan telah memperkenalkan teknologi yang moden kepada pengusaha-pengusaha IKS seperti mesin dalam proses pengeluaran bagi mempercepatkan pengeluaran sesuatu barang. Yang seterusnya ialah pasaran. Kerajaan boleh mempromosikan pasaran IKS ini dengan cara menghantar pengusaha mereka dalam menyertai expo perdagangan di luar negara. Hal ini akan melebarkan lagi pasaran industri kecil dan sederhana bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara juga. Yang ketiga ialah memperkasakan jenama produk. Cara pembungkusan penamaan produk haruslah dititik beratkan oleh pengusaha. Hal ini akan menyebabkan boleh menarik ramai pelanggan terhadap jenama dan produk yang dikeluarkan. Yang kedua ialah daya saing. Industri kecil dan sederhana ini hendaklah berdaya saing dengan pasaran yang besar dengan cara kualiti produk lebih baik dikeluarkan. Oleh itu, kerajaan telah menghantar pengusaha-pengusaha IKS ini mengikuti kursus kemahiran dan menggunakan teknologi dengan cara yang betul. Yang seterusnya ialah penawaran pembiayaan, geran dan insentif kepada pengusaha IKS. Pengusaha-pengusaha IKS telah diperkenalkan dengan pelbagai insentif seperti pinjaman daripada SME Bank. Pinjaman ini menawarkan pengusaha-pengusaha dengan kadar bunga yang rendah. Oleh itu, pengusaha-pengusaha IKS boleh membuka perniagaannya dengan secara kecil-kecilan dan dibantu oleh pihak kerajaan. Kesimpulannya, industri kecil dan sederhana amatlah penting bagi menjamin pendapatan penduduk dan sekaligus boleh menjamin juga menolong dalam menghasilkan pendapatan negara yang hebat. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izham bin Saifuddin, nombor matrik S55135. Cukai SST telah dilaksanakan sejak September 2018 di mana cukai ini menggantikan cukai barang dan perkhidmatan GST di Malaysia. Golongan yang dikenakan cukai ini adalah pengilang atau pembekal perkhidmatan yang berdaftar atau bertanggungjawab untuk mendaftar ke SST. Terdapat 4 pecahan kadar SST di Malaysia iaitu cukai jualan 5%. Produk yang dikenakan kadar cukai 5% ini adalah minyak petroleum, bahan binaan, jam tangan, minyak ikan, barang telekomunikasi, bahan makanan, barang IT dan bahan percetakan dan perkakasan. Kadar cukai untuk petroleum dan minyak dikenakan kadar berdasarkan kuantiti tinggi. Cukai perkhidmatan 6% iaitu cukai perkhidmatan tersebut merangkumi penyewaan kereta, penginapan hotel, penyewaan pembaikan, penerbangan domestik, insurans, restoran, elektrik, perekonomian undang-undang, telekomunikasi, perkhidmatan, perundingan, perniagaan dan persediaan digital. Harap maklum bahawa perkhidmatan yang diimport dan dieksport dikecualikan. Walau bagaimanapun, perkhidmatan digital yang diberikan kepada orang asing ke pengguna di Malaysia melebihi RM500 setiap tahun harus mendaftar untuk cukai perkhidmatan dari awal 1 Januari 2020. Cukai jualan 10% mengenai barang kena cukai dan barang kena cukai yang diimport di Malaysia. Cukai jualan satu peringkat dikenakan oleh pengeluar berdaftar. Di Malaysia, cukai jualan yang dikenakan pada kadar 10% adalah kadar cukai jualan asal. Nilai sifar adalah
Produk yang disenaraikan sebagai pembekalan sifar, syarikat boleh menuntut kredit cukai input untuk bahan yang digunakan untuk membina bekalan. Contoh bekalan berkadar sifar adalah makanan mentah, gula, air dan utiliti. Melihat peningkatan dari segi pendapatan negara, kerajaan perlu meningkatkan lagi infrastruktur negara seperti hospital, monorail dan pelbagai lagi. Kerajaan juga boleh meningkatkan lagi barang awam seperti jalan raya. Hal ini kerana jalan raya di sekitar Malaysia tidak diselenggara dengan baik disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Kita juga dapat lihat bahawa terdapat penurunan kadar inflasi apabila cukai SST dilaksanakan. Kerajaan harus peka dengan keadaan semasa apabila berlakunya masalah seperti inflasi. Hal ini kita dapat lihat kerajaan bertindak dengan pantas di mana kerajaan melaksanakan cukai SST apabila melihat peningkatan dari kadar inflasi. Ini juga tidak berakhir di sini. Jika kadar inflasi semakin berkurang, negara akan mengalami masalah deflasi. Kerajaan perlu melaksanakan dasar ekonomi yang dapat mengatasi masalah ini seperti dasar fiskal. S55537 akan membahaskan subtopik mengenai peranan kerajaan Malaysia dalam pembangunan negara. Terlebih dahulu ingin saya terangkan apa itu pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu sektor terpenting bagi membina kemajuan dalam sesebuah negara. Projek Mega pula dikenali sebagai Projek Nasional Malaysia yang merupakan projek utama dan projek mega binaan dan struktur yang mana ia penting dalam melonjakkan pembinaan di Malaysia. Beberapa peranan kerajaan dapat diusulkan bagi membangunkan projek mega di Malaysia. Antaranya, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, menjaga dan mengurus alam sekitar, dan kerajaan juga berperanan sebagai pengurus dan pembiaya keuangan dan belanjawan awam negara. Di sini akan saya terangkan lebih lanjut mengenai peranan kerajaan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Apabila membincangkan tentang projek mega dan projek gegasi ini, kita tidak lari dengan pertumbuhan sektor pembinaan terhadap ekonomi Malaysia. Antara isu yang dibangkitkan daripada prestasi sektor ini adalah permintaan dan penawaran yang tidak sepadan. Misalnya, pembinaan sektor ini memberi kesan kepada pertumbuhan hartanah kediaman dan komersial yang lembap. Oleh hal yang demikian, kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi menyelesaikan isu ini. Yang pertama, pembinaan 60,000 unit kediaman setiap tahun dalam tempoh 10 tahun dan pengukuhan semula dasar perumahan negara yang dijangka dapat melonjakkan lagi pertumbuhan sektor pembinaan. Selain itu, kerajaan juga bertindak melakukan peningkatan dana untuk rumah mampu milik yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia yang akan membolehkan setiap pemilik rumah pertama menikmati komitmen bulanan yang lebih rendah sehingga 20% yang sekaligus menyokong subsektor ini. Secara umumnya, peranan kerajaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pembinaan dalam pembangunan projek-projek gegasi ini adalah amat penting bagi untuk menjamin kedudukan ekonomi Malaysia dan sekaligus memberi kesan positif kepada kualiti hidup rakyat dalam negara Malaysia. Saya Muhammad Khairuddin bin Azman, nombor metrik S54580. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang diketuai oleh Yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara. Demokrasi berparlimen ini bermakna rakyat boleh melibatkan diri dalam sistem pemerintahan dengan bertanding di pilihan raya. Pilihan raya diadakan selama 5 tahun sekali di mana kerajaan akan membubuhkan parlimen dengan nasihat Yang di-Pertua Agong lebih awal atau parlimen terbubar dengan sendirinya selepas cukup 5 tahun. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, pilihan raya diadakan secara berasingan. Pilihan raya ini dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. SPR berfungsi untuk menjalankan pendaftaran, menentukan perbahagian kawasan pilihan raya dan mengendalikan pilihan raya. Jalur pilihan raya mestilah berumur 21 ke atas dan merupakan warga negara atau bermasyarakat di Malaysia.
sempurna akal, tidak muflih dan tidak disabitkan sebarang kesalahan. Manakala pengundi pilihan raya juga haruslah berumur 21 tahun ke atas dan mendaftar sebagai pengundi. Peranan kerajaan dalam pilihan raya adalah pertama, mengadakan program kesedaran mengundi. Kerajaan berperanan untuk mengadakan program kesedaran mengundi ini bagi meningkatkan kefahaman tentang kepentingan pilihan raya ini kepada rakyat Malaysia. Menerusi tugas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kerajaan boleh membuat bahan tentang kepentingan ini di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Kerajaan juga boleh bekerjasama dengan artis tempatan untuk menyampaikan maklumat tentang kepentingan pilihan raya ini. Seperti diketahui bahawa artis tempatan ini mempunyai ramai pengikut di media sosial. Suruhanjaya Pilihan Raya juga boleh bekerjasama dengan pihak Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) untuk mengadakan kempen ini. Sebagai contoh, SPR Terengganu pernah bekerjasama dengan UMT telah mengadakan kempen kesedaran mengundi ini di Dewan Sultan Mizan pada tahun 2019. Peranan kedua kerajaan adalah menurunkan hak umur pengundi. Pada tahun 2018, kerajaan telah mengusulkan usul menurunkan undi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Ini kerana disebabkan dengan kemajuan teknologi telah mematangkan pemikiran golongan remaja dan kerajaan perlu memberi pendedahan kepada golongan ini tentang sistem pemerintahan negara. Sebagai contoh, di negara luar seperti Amerika Syarikat dan Jerman, pengundi umur 18 tahun ini telah dikuatkuasakan pada tahun 1970-an lagi. Selain itu, peranan Parlimen Belia Malaysia yang telah menyediakan golongan belia yang telah memberi pendedahan kepada golongan belia tentang sistem demokrasi di Malaysia. Peranan ketiga kerajaan adalah memantapkan sistem pengundian. Pada pilihan raya umum 2013, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah memperkenalkan dawat kekal untuk mengelakkan berlaku pengundian sebanyak 2 kali oleh pengundi. Kerajaan juga telah mengerahkan kenderaan agensi awam untuk menumpangkan pengundi yang mempunyai kesukaran untuk keluar mengundi. Pada tahun 2020 juga, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas perbaikan sistem dan undang-undang pilihan raya bagi memantapkan lagi sistem pilihan raya di Malaysia. Peranan keempat kerajaan adalah membuat persepadanan semula kawasan pilihan raya. Di Dewan Rakyat, kerajaan telah meluluskan usul persepadanan semula kawasan pilihan raya ini jika setelah menerima laporan akhir daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Peranan SPR telah membuat persepadanan semula ini selama 8 tahun sekali. Kerana disebabkan faktor-faktor persepadanan semula ini berlaku adalah disebabkan pertambahan penduduk ataupun disebabkan faktor etnik dan kaum.